الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البدر الدجى والسراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد نبي الرحمة وشفيع الأمة وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, dan carilah bekalan. Sebaik-baik bekalan itu ialah bertakwa kepada Allah. Maka sesungguhnya berjaya dan selamat mereka yang bertakwa kepada Allah. Seterusnya marilah kita mendengar dan memahami firman Allah Ta'ala. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِرْزِقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu merambakan diri kepadaku. Aku tidak minta rezeki daripada mereka, dan aku tidak minta mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah Tuhan yang maha memberi rezeki, yang maha kuat, yang punya kekuatan yang sangat teguh. Firman Allah Ta'ala ditujukan kepada hamba-hambanya secara khusus makhluk jin dan manusia. Mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diletakkan di atas muka bumi, kurnia dan pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidak menjadikan mereka, mereka tidak ada. Mereka tidak boleh mendapat nikmat hidup, tidak dapat melihat alam dunia ini. Mereka berada di sini kerana mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bukan sahaja makhluk yang dijadikan, mereka juga adalah hamba-hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mesti menunjukkan kesyukuran kepada Allah. Terima kasih kepada Allah yang menjadikan mereka. Allah tidak meminta apa-apa daripada mereka, kerana Allah itu maha kaya, tidak berhajat kepada apa-apa dan kepada sesiapa pun. Allah yang memberi rezeki kepada mereka. Bukan sahaja
menjadikan mereka berada di alam dunia, berpijak di atas muka bumi ini, dijadikan panca indera masing-masing dapat melihat, mendengar, bercakap dan berfikir, bercampur dan berjalan ke sana kemari. Mereka mesti menunjukkan kesyukuran itu dengan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah dengan makna memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada dalam perkara yang dinamakan ibadat, menyembah Allah Ta'ala dengan upacara ibadat yang berkait dengan jasad, ruh dan akal mereka, yang berkait dengan harta mereka, yang berkait dengan semua nikmat yang diberi oleh Allah kepada mereka. Menunaikan nikmat itu mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangannya. Mengingatkan diri berhadap kepada Allah dalam perkara sembahyang, berzikir, bertasbih, berdoa, bertahlil dan lain-lain lagi. Menyebut Allah Ta'ala dengan lidah, dengan hati dan akal mereka. Menggunakan nikmat yang diberi oleh Allah, makmurkan bumi tempat mereka berpijak. Memakmurkan bumi itu kebaikannya kepada diri mereka sendiri. Allah Ta'ala tidak berhajat apa-apa kebaikan daripada mereka. Semua amal baik yang mereka buat, faedah amal baik itu kembali kepada mereka sendiri. Dan semua perkara yang baik itu mesti mendatangkan manfaat, termasuk memperhambakan diri itu meninggalkan perkara yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua perkara yang diharam, dilarangkan itu mendatangkan mudarat kepada diri mereka sendiri. Kerana Allah menjadikan di atas muka bumi ini bukan makhluk jin dan manusia saja. Ada makhluk-makhluk yang lain dengan tujuan dan hikmat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang mereka mesti faham, makhluk-makhluk yang lain itu digunakan oleh mereka. Mereka diberi hak oleh Allah untuk memakmurkan bumi, mengimarahkan bumi, makhluk-makhluk lain yang ada di atas muka bumi ini. Hujannya diturunkan dari langit, mengeluarkan air daripadanya. Tumbuh segala jenis tumbuh-tumbuhan di atas muka bumi. Binatang yang melata di atas muka bumi. Segala bahan-bahan yang ada di atas muka bumi ini digunakan oleh mereka mendatangkan manfaat kepada mereka dengan sempadan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengikut kemampuan mereka, mengikut kejadian dan fitrah sifat semula jadi mereka. Di luar kemampuan, di luar sifat kejadian semula jadi mereka, merosakkan diri mereka sendiri. Di luar saiz kemampuan mereka, maka Allah mengharamkan untuk menyelamatkan mereka. Allah yang Maha memberi kurnia kepada mereka, memberi pahala yang sangat besar sekiranya mereka taat kepada Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala.
Setiap amal kebajikan digandakan dengan 10 kali ganda. Sehingga 700 kali ganda dan tidak terhingga gandanya. Mengikut kurnia Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa yang dibuat tidak digandakan. Dalam masa yang sama Allah membuka pintu taubat. Pintu istighfar untuk memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya mereka beristighfar meminta ampun, bukan saja mereka hilang dosa, mereka diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kelebihan itu ada pada diri manusia dan jin. Tidak ada pada malaikat. Tidak ada pada binatang. Dengan sebab pada diri manusia dan jin itu ada hawa nafsu. Mereka terpaksa berlawan dengan hawa nafsu mereka. Tidak seperti malaikat. Mereka ada akal, tidak seperti binatang. Sekiranya mereka menggunakan akal dengan baik, dapat melawan hawa nafsu dan berjaya, mereka menang. Mereka mendapat kelebihan mengatasi para malaikat. Tetapi ingat, sekiranya mereka mengikut hawa nafsu, tidak menggunakan akal yang diberi oleh Allah, lebih hina daripada binatang. Marilah dengan kesedaran dan keinsapan kita faham mengapa kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjanjikan selepas alam dunia ada alam akhirat. Dia beri balasan kepada semua yang kita buat di alam dunia ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu kufur, engkar terhadap Allah, padahal kamu dahulu tidak ada, lalu Allah mengadakan kamu, kemudian dia mematikan kamu, kemudian dia menghidupkan kamu semula, kemudian kepadanya kamu akan dikembalikan. Barakallahu li wa lakum fil kitab was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayat wal hikmah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم. آمين آمين يا موفق الطاعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya
Dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Marilah kita menghisap dan menilik diri masing-masing. Menghisap kepercayaan kita, amalan kita dan perangai kita, sebelum kita dihisap di hadapan Allah. Pada hari yang dijanjikan oleh Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak memberi manfaat oleh harta benda dan anak pinak, malaikat mereka yang datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Marilah kita berpegang teguh dengan Islam, pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi kesayangan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran yang betul satu-satunya. Semuanya lain daripada Islam sesat, menyesatkan, menyebabkan celaka di dunia dan neraka di hari akhirat. Dan jangan lupa sekali-kali untuk sentiasa berselawat pada Rasul yang membawa petunjuk dan rahmat itu, kerana perintah Allah di dalam Al-Quran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kamu dan ucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha ashra. Sesiapa yang berselawat ke atasku satu selawat, nasya Allah berselawat ke atasnya 10 selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وسلطاننا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك رب العالمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.